Cara mana? Wa sunna an yakuna biqadri suratil al-ikhlasi, dan sunat bahawa duduk tu kadar panjang surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni nama mana? Pendek lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sampai seminit. Sekejap je. Itu dengan kadar surah Ikhlas. Wa an yaqra'aha fi, dan sunat Tok Khatib baca surah Ikhlas masa duduk tu. Baca masa duduk tu. Nampak? Jadi Tok Khatib nak buat apa? Baca surah Ikhlas. Makmum buat apa? Makmum berdoa. Makmum berdoa. Sebab antara duduk, antara dua khutbah ni antara tempat yang mustajab doa. Tempat yang mustajab doa. Dah waktu kita buat kan kita buat lah ni. Yang kita buat macam mana? Yang kita buat Tok Bilal tak? Tok Bilal baca doa. Makmum amin. Doa lah tu. Tapi doa beramai-ramai lah. Doa beramai-ramai. Ada tempat dia buat gitu, dia doa senyap je. Masing-masing lah doa. Masing-masing doa. Dah kalau jenis malas, senyap je. Sini tak tahu hukum. Orang senyap-senyap je lah. Jadi kalau Tok Bilal baca, kurang-kurangnya orang tahu doa ni. Doa. Jadi tempat itu antara tempat mustajab doa tu. Ada setengah tempat dia selawat. Dia selawat. Ada saya tak pasti. Terengganu ada doa. Ada setengah tempat dia antara dua khutbah tu dia selawat. Sebab selawat pun bentuk doa juga. Kita mendoakan kepada Rasulullah supaya Allah Ta'ala berselawat, Allah balas balik selawat kita dengan 10 kali. Jadi tak ada masalah lah. Dalam masalah ni fihi sa'ah, ada keluasan. Mana-mana doa, mana-mana bentuk doa. Okey. Tak ada lah nak kata berdoa ke buat apa. Tak ada, yang penting doa. Okey. Wa man khataba qa'idan, siapa yang duduk khutbah dalam keadaan duduk, hal keadaan dia duduk, li uzrin, kerana sebab uzur, fa sala bainahuma bi saktatin, hendaklah dia ceraikan antara dua khutbah itu dengan diam, senyap. Kalau duduk dah, dia duduk lah, sebab dia duduk dah. Jadi macam mana? Dia kena berhenti sekejap. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Diam. Kalau ada Tok Bilal, tak apa lah Tok Bilal. Makna tanda tu berhenti tu. Tu kena duduk tu. Ada kes orang mengadu dekat tempat kita. Boleh jadi Tok Khatib ni semangat sangat. Semangat sangat. Baru boleh naik mimbar, boleh sokat, dia dah duduk dah. Lepas khutbah pertama tu, itu khutbah kedua. Dia dah duduk dah. Padahal dia boleh duduk je, boleh berdiri, boleh duduk. Dia sambung terus. Ni masalah ni. Semangat sangat sampai dia sambung terus bah. Jadi dia kata wa fil jawahiri, dalam kitab Jawahir al-Bahriyah karangan Syekh Al-Qamuli. Dia syarah kepada Wasit. Imam Al-Ghazali rahimahullah. Disebut dalam itu laulam yajlis, kalau Tok Khatib tidak duduk. Tok Khatib tak duduk. Dia antara khutbah pertama kedua tu dia sterik je, tak ada duduk. Husibata wahidatan, dikira satu. Kira jadi je, kira khutbah je. Jadi macam mana cara je? Fayajlisu, habis khutbah tu dia kena duduk. Wayati bi thalithah, kemudian datangkan khutbah yang ketiga, baru jadi. Nampak tak? Jadi tidak ni duduk aja patu terus semayang tak? Sebab dua tu bila tak ada senggang dengan duduk, dia kira. Maka cara nak jadi sah balik, duduk lah. Lepas tu baca pula sekali lagi. Baca rukun saja tak apa. Okey. Habis. Kemudian wawilaun bainahuma wa baina arkanihima wa bainahuma wa bainas salati bi alla yafsila tawilan urfan wa sayati an ikhtilal muwalati bainal majmu'ataini bi fi'li rak'ataini bal bi aqalli mujzi'in
fala yab'udu ad-dabtu bihadza wa yakunu bayanan lil 'urfi. Dan berturut-turut di antara keduanya dan di antara rukun-rukun keduanya dan antara keduanya dan di antara semayang keduanya, kedua khutbah, dengan bahawa khatib tidak menceraikan lama pada uruf. Jangan cerai lama tu. Akan datang bahawa cedera mualat di antara dua sembahyang jamak adalah dengan perbuatan 2 rakaat, bahkan yang sekurang-kurang yang memada. Maka tidak jauh mendhabit dengan dhabit ini di sini pada masalah ini, dan adalah ia keterangan bagi uruf. Tengok lagi dia kata wa wilaun, syarat khutbah ini mesti wilat. Wilat ni berterusan bainahuma, antara kedua-duanya, antara khutbah pertama, khutbah kedua. Wa baina arkanihima, dan di antara rukun-rukunnya. Di antara rukun-rukunnya jangan ada sesuatu yang mencerai. Wa bainahuma wa bainas salati, dan di antara dua khutbah dan di antara sembahyang. Taswir tu macam mana? Jangan cerai tu. Kena wilat tu, taswir bagi wilat. Bi alla yafsila tawilan urfan, dengan bahawa dia tidak menceraikan dengan panjang. Ai yafsila faslan tawilan urfan, tidak menceraikan dengan sebagai perceraian yang panjang pada uruf. Okey, cerai panjang pada uruf ni pada adat. Pada adat orang panggil lama. Dia nak tahu mana lama pada adat ni. Sebab tu pengarang kita sebut wasayati, lagi akan datang an-nakhtilal al-muwalati baina majmu'ataini bi fi'li rak'ataini, bahawa cacatnya mualat antara dua sembahyang jamak ialah dengan dapat dilakukan 2 rakaat. Kayak gini dalam bab nak masuk lagi bab jamak qasar dah. Dalam bab jamak qasar nanti, bab solat musafir ni, dia akan bincang antara syarat jamak takdim mesti mualat antara sembahyang pertama dan sembahyang kedua. Jadi mualat tu jangan lebih antara senggang antara solat pertama solat kedua sampai boleh luluh, boleh buat 2 rakaat. Bila boleh buat 2 rakaat tu kira panjang. Jadi dia kata kalau boleh buat 2 rakaat tu pada masalah jamak, bal bi aqalli mujziin, bahkan dengan sekurang-kurang yang memada. Makna 2 rakaat yang paling kurang. Hak baca rukun saja. Baca rukun saja. Orang sunat lah dia baca, suruh dak baca lama mana kau? 2 minit kot. Rasa dah hafal 2 minit. Rasa-rasalah sebab tolak hak sunat-sunat tu kita dak buat. Tapi ambil senanglah, bab 2 rakaat ambil 2 minit lah. Ambil 2 minit. Ambil 2 minit. Jadi 2 minit tu. Itu sebut je tu, bukan mesti mesti tepat tu. Takrib aja. Lebih kuranglah kita ambil 2 minit lah. Jadi maka fala yab'udu ad-dabtu, maka tidak jauh dhabit penentuan bihadza, dengan ini, dengan 2 rakaat huna, di masalah ni. Okey, sekarang ni apa yang ulama kita buat, ulama Syafi'iyah buat, dia kata sembahyang dan khutbah ni dia kerana dia itu sekali, maka hukum dia seumpama macam sembahyang jamak. Kan khutbah ni kan sebahagian kata khutbah ni ialah dua khutbah ni menggantikan 2 rakaat. Tapi pandangan ni dhaif lah, pandangan yang muktamadnya sembahyang Jumaat tu memang 2 dah. Ada kata sembahyang Jumaat tu asalnya 4, macam subuh lah. Jadi mayang 2, khutbah 2 tu ganti 2 rakaat satu lagi. Hak sembahyang biasa 4 rakaat tu. Ni salah satu pandangan lah, tapi hak muktamadnya Jumaat tu 2 dah, bukan 2 yang dipendekkan dan diganti dengan khutbah. Okey, atas dah kira lah tu. Tapi hikmat ataupun mengkaifiatkan, merupakan sembahyang Jumaat gitu tu ada para ulama letak. Okey, bila gitu seakan-akan khutbah tu dia tu macam sekali dengan mayang. Sekali macam orang sembahyang jamak. Sembahyang jamak takdim, Zuhur dengan Asar, dia boleh cerai dah? Tak boleh cerai. Sebab dia kira macam sekali.
Dikira macam sekali. Sebab itu tidak boleh ada perceraian yang panjang antara Zuhur dengan Asar. Okey. Dalam masalah Zuhur Asar, ulama letak tabik 2 rakaat. Jangan lama sampai boleh buat 2 rakaat tengah tu. Dalam masalah khutbah dengan sembahyang Jumaat, kita pakai hak tu lah. Diilhakkan hukum tabik bagi masalah panjang tu pada masalah jamak kosong, jamak diilhakkan pada masalah ini. Nampak? Okay. Jadi makna sandaran tu adalah sandaran dengan umpama kias. Okey. Kemudian jadi wa yakunu bayanan lil urfi, maka jadilah dia penerangan bagi uruf. Bila sebut panjang uruf, orang tak tahu uruf ni boleh jadi sekejap ke lama, letak lalulah. 2 rakaat luluh ke tak? Kalau luluh maknanya panjang. Kalau tak luluh 2 rakaat maknanya pendek. Okey, habis. Kemudian masuk seterusnya, ni masalah lain pula. Selesai dah berkaitan dengan rukun khutbah. Ni masuk sunat-sunat pula. Wa sunna li muridiha ail jum'ati wa illam talzamhu ghuslun bi ta'mimil badani war ra'si bil ma'i fa in ajaza sunnata yammumun bi niyyatil ghusli ba'da tulu'il fajrin wa yanbaghi li sha'imin khashiyamunhu mufattiran yanbaghi tarkuhu wa kadza sairul aghsalil masnunati. Kata dia sunat bagi orang yang hendak sembahyang Jumaat, sekalipun ia tidak melaziminya. Siapa nak pergi sembahyang Jumaat walaupun tak lazim, maknanya walaupun tak wajib. Dia tak wajib sembahyang Jumaat. Contoh orang puan. Orang puan tak wajib sembahyang Jumaat, dia wajib sembahyang Zuhur je. Dia nak pergi Jumaat. Orang yang nak pergi Jumaat, sunat untuk dia mandi dengan meratakan tubuh dan kepala dengan air. Ni kaifiat mandi tu sama je. Jadi mandi sunat Jumaat, mandi sunat lain sama je. Bila sebut mandi, kena rata air. Bukan jadi mandi hak biasa kita ni. Kalau mandi kita hak biasa, cebok 2-3 cebok, tubik. Biramli lagi sedap. Mandi tak gini je. Tak? Mandi piramli tak di mata gitu. Jimat air. Selanga boleh buat. Mandi buat gini. Jadi kalau kita mandi, main cebok dah rata, tak panggil mandi lah tu. Tak panggil mandi pada syarat. Jadi nak dapat pahala mandi, sama ada wajib ke sunat ke, kena rata. Kena rata. Kena rata. Mandi orang panggil mandi kubar. Mandi kubar tak? Okey. Jadi bila sunat kepada dia kata meratakan tubuh dan kepala dengan air, maka jika dia lemah, lemah tu makna tidak mendapati air lah. Lemah daripada mendapati air, disunatkan tayamum, maka sunat tayamum dengan niat mandi. Air tak ada, jadi nak mandi, air tak ada, maka cara macam mana? Ganti ibadat mandi tu ialah dengan tayamum. Tayamum niat ganti bagi mandi. Selepas terbit fajar. Bila kesunatan mandi Jumaat ini? Selepas terbit fajar. Lepas terbit fajar. Dia lain dengan raya. Raya separuh malam. Mandi raya sunatnya separuh malam. Makna kiralah garik dengan subuh tu bagi 2. Separuh daripada malam kalau mandi boleh dah niat nak mandi sunat raya. Tapi paling afdal lewatkan sehingga nak pergi sembahyang waktu. Ya. Jumaat kerana kesunatan mandi berkait dengan hari. Kesunatan mandi itu berkait dengan hari. Maka hari siang berkait dengan hari, makna berkait dengan siang. Maka siang mula pada mana? Mula daripada fajar. Maka dari kerana itu waktu
boleh start nak mandi Jumaat ialah terbit fajar, subuh. Masuk subuh boleh dah nak mandi Jumaat. Nabi sebut man tawaddaa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Siapa yang ambil wuduk saja hari Jumaat maka tak apa, molek juga. Tapi siapa yang mandi, man tawaddaa yauma, hari. Dikait dengan hari. Tapi barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, mandi itu lebih afdal. Okey. Jadi tempat kita ni kebanyakan orang kita ni mandilah. Nak biasa hari Jumaat ada gotong royong, ada ni, ada bersih tu, maka biasanya orang kita mandilah. Yang jadi masalah ni pentingnya waktu siapa dihukum gini ni setengah tempat. Negara-negara Arab dan seumpamanya jenis negeri hak payah mandi. Negeri payah mandi. Dan memang tempat dia memang payah mandi. Air pun payah. Jadi syarak kata paling kurang kena mandi juga seminggu sekali. Kena mandi juga seminggu sekali. Dalam hadis Nabi sebut ghuslul jumaati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumaat tu wajib atas setiap orang yang dah balik. Muhtalimin orang balik. Ini juga kena faham. Lafaz zahir hadis kata wajib. Dah hukum wajib ada. Sebab itu ulama kita bandingkan dengan hadis-hadis lain, hadis tadi. Wa man igtasala fal ghuslu afdal. Itu menunjukkan bahawa wajib di situ bukan maksud wajib dengan maksud kalau tinggal dosa. Ni kalau orang pakai hadis saja tak tengok pada syarahan ulama jadi sesat. Baca terjemahan Sahih Bukhari, baca terjemahan Sahih Muslim, lepas tu buat faham sendiri amalan. Ni boleh jadi kacau bila masyarakat. Kalau dia beramal sendiri ada masalah. Dia pula pergi ngajar orang. Ngajar orang hak pahamah hak salah. Maka mandi Jumaat, dia kata ghuslul jumaati wajibun ala kulli muhtalimin wa haqqun ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'ati ayamin yauman, dan menjadi hak bagi orang Islam bahawa setiap 7 hari dia kena mandi sehari. Sebab apa? Dia kalau seminggu tak mandi ni dia jadi lain sikit. Haruman dia aroma terapi. Dia kalau 7 hari seminggu nak mandi, aroma dia lain. Aroma terapi. Setengah tempat saya kira kalau jenis orang badan ni sehari pun bau. Sehari pun bau. Lepas tu mulalah comor minyak atar. Minyak atar je tak jadi. Tak, minyak atar nak tutup je. Dia jadi lain pula. Minyak atar tu tak jadi wangi pula jadi koong. Jadi mandi tu bersih. Itu agama Islam ni suruh kita mandi. Suruh kita mandi. Okey. Tempat kita alhamdulillah air mudah. Nampak tak? Air tempat kita mudah. Air hujan banyak dah. Air hok tapis pun air tu pun ada alhamdulillah. Jadi mana tadi? Dia kata mandi bagi sayu gia bagi orang yang mula terbit fajar kan. Sayu gia bagi orang puasa yang takut terbatal puasa kerana mandi meninggalkannya. Tapi kalau orang puasa dia takut kalau dia mandi jadi batal puasa, sayu gia meninggalkannya. Begitu juga sekalian mandi sunat. Begitu juga mandi sunat lain. Mandi sunat lain kalau puasa bimbang takut air masuk dalam rongga dalaman, maka sunat sayu gianya tak payah mandilah, tak payah mandi. Okay. Jadi di sini dia kata wasunna limuridiha, disunatkan bagi orang yang inginnya. Jadi Jumaat ini siapa yang sunat mandi? Orang nak mari sembahyang Jumaat. Orang tak mau sembahyang Jumaat tak sunat mandi. Mana? Mandi pun tak apa ya, tak sunat. Sunat pahala sunat ni, sunat mandi Jumaat ni tak ada. Tak sunat mandi. Nak mandi kerana lain memang sunat. Antara tempat yang sunat mandi ialah bila berbau badan.
Bila badan berbau, hukumnya sunat mandi. Hukumnya sunat mandi. Jadi mandi hok kita tahu tu, ya ke? Mandi hok ni sama. Mandi apa lagi? Mandi orang lepas pensang mandi, sunat. Orang lepas sedar daripada gila mandi, sunat. Orang nak buat kerja haji, amal haji, nak pakai ihram, nak masuk Mekah, nak di Arafah, sunat. Jadi banyak perkara tu yang disunatkan mandi, bukan hak ni saja, tapi hak banyak dan masyhurnya, hak besar-besarnya hak akan disebut oleh pengarang. Okey. Jadi dia kata wasunna li muridiha, orang hak nak pergi Jumaat. Adapun raya, orang nak mayang raya tak mayang raya, hukumnya sunat mandi juga. Walaupun tak pergi mayang raya. Sebab kesunatan mandi itu kerana hari raya. Kerana hari raya. Bukan kerana nak semayang raya. Hak ni kerana kerana semayang Jumaat. Nak beripung. Okey. Wa illam talzamhu, walaupun tidak wajib Jumaat bagi man. Bagi seseorang lah. Walaupun Jumaat tak wajib, orang puang nak pergi mayang Jumaat contohnya. Pak kita mungkin payah sikit dah, tapi ni mungkin boleh kot kawasan-kawasan ni tak apa sejadah ke mana. Orang puang dia semayang Jumaat, sunat juga mandi. Sunat juga mandi. Sunat apa? Ghuslun, mandi dengan bita'mimil badani, dengan meratakan air, waraqsi dan kepala bil ma' dengan air. Fa in ajaza, jika dia lemah, makna jika tidak mampu, sunnat tayammumun bi niyatil ghusli, sunat dia tayamum dengan niat mandi. Sunat dia tayamum dengan niat mandi. Okey. Kemudian kata dia ba'da, bila mula itu? Ba'da tulu'i fajrin. Situ ada tulu'i fajrin tak? Ba'da tulu'i fajrin, lepas terbit fajar, maknanya lepas masuk subuh hari Jumaat. Lepas masuk subuh hari Jumaat. Wa yambaghi li sha'imin khashiya minhu mufattiran, sayugia bagi orang berpuasa yang bimbang dari sebab mandi itu, mufattiran, perkara yang menyebabkan batal puasa, tarkuhu, yang bagi tarkuhu, fa'il bagi yang bagi, sayugia tinggalkan, sayugia dia tinggalkan. Wa kadza sairul arsalil masnunah, begitulah juga mandi-mandi sunat hak lain. Kalau mandi-mandi sunat lain pun samalah. Kalau tengah puasa, kalau rasa tak boleh jaga daripada masuk air dalam rongga, maka sayugia tak mandi. Okay? Wa qurbuhu min dhahabihi ilaiha afdalu, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Ya. Kalau Jumaat pun kata hari raya. Kalau kita gabung niat tu boleh? Hari Jumaat jatuh hari raya, boleh gabung niat. Dengan syaratnya kita mandi tu lepas daripada subuh lah. Sebab Jumaat mandinya lepas subuh, raya mandinya tengah malam. Faham tak? Kalau mandi tengah malam, boleh dapat pahala mandi raya saja. Kalau mandi lepas daripada subuh, boleh nak gabung niat untuk mandi raya dan juga mandi Jumaat. Kerana apa? Li'anna taharati tatadakhalu, kerana taharah ni boleh bermasuk-masukkan. Ya, taharah ni boleh masuk 2-3 niat sekali boleh masuk. Nampak tak? Taharah ni dia boleh tatadakhal, dia boleh masuk. Jadi dua niat tu kita mandi sekali, tak apa, dapat 2 pahala. Okay. Ada segi niat campur hak haji. Hak tengah malam tu, hak malam Jumaat tu. Sunat juga. Sunat. Sunat juga. Dok gurai. Bukan gurai. Jadi esok tu mandi untuk hak wajib dengan sunat. Sebab dia boleh gabung. Dia boleh gabung Okey. Ada soalan ke? Ada Tak ada, sekadar tu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.